بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا عدوان إلا على الظالمين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور أوساطها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur di atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan segala nikmat yang diberikan kepada kita itu menjadikan kita hamba-Nya yang bertakwa, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada yang melaksanakan ibadah haji, kita mohon mereka akan mendapat hadiah makhluk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pembicaraan kita berkenaan pasal bab yang ke-6, penjelasan mengenai uluhiyah, iaitu muka surat 76 yang ketiga. Tidak lupa untuk mengetahui kaifiat dan kedudukan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bukan kata sifat Allah ataupun nama Allah 99 saja, atau sifat Allah ini 20 saja. Kita mana lupa nak tahu. Bukanlah makna 99 dan bukan maknanya 20, tetapi yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Faham? Yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pun memerlukan kepada ilmu untuk mengurai dan mengkaji. Ada juga jadi orang kata 10 saja, 99 saja. Dan saya dah nyatakan sebelum ini, di kanan kita ni Allah Ta'ala dah bagi 18 ke 81. Dah 18 dan 81. Kita campur-campur keluar 99. Bukan mak bidang yang tulis tak, daripada lahir lagi, daripada kandungan yang ada. Dan banyak perkara, contoh yang saya sebut sebelum ini, cap jari kita ini serata dunia pun tak akan sama. Tanda-tanda bagaimana susah pun kita orang boleh tipu. Tetapi cap jari ini, walaupun kita nampak macam tu, dia pusing. Tapi tak boleh tipu. Tak boleh. Anda jadikan cap jari kita. Kerana wajib bagi setiap orang yang mukallaf, yang sempurna akalnya, yang sampai seluruh dakwah, tidak buta, tidak pekak, tidak bisu sekaligus, yang beriman, mempercayai sifat-sifat Allah yang telah didapati nas-nasnya dalam Al-Quran, tanpa mempersoalkan kaifiat dan keadaan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kena terima, baca dengan banyak pergaulan. Jangan banyak kenapa 99 kenapa 20. Gitu. Ada juga dia jenis dia banyak persoalan.
Persoalan bukan membawa kepada ini, tapi persoalan yang kita takut boleh menimbulkan syak dari segi akidah. Ragu-ragu. Kalau persoalan betul-betul nak tahu tak apa. Ini persoalan menimbulkan tasdik pada akidah. Dan tidak membahaskan, tidak memeriksa keadaan sifat-sifat Allah Ta'ala ini, kerana tidak siapa pun yang dapat mengetahui hakikat sifat-sifat Allah melainkan Allah Ta'ala. Sifat dia secara ini, banyak orang kalau belajar sesuatu dia nak datang depan mata. Tapi berkenaan dengan sifat Allah, kita tak boleh buat. Kerana apa? Diri kita sendiri pun kita tak mampu. Contohnya kita kata diri kita ini terdiri daripada ruh dan jasad. Jasad kita tahu. Dan jasad pun dalam rongga dada kita ni ada jantung, ada hati. Pernah kita tengok? Tak mahu kita pernah kita tengok jantung kita sendiri? Pernah kita tengok usus kita sendiri? Tak pernah kan? Bagaimana lagi yang ada pada diri kita ada dalam roh. Betul. Dan kita tidak menafikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam diri kita sendiri pun banyak lagi kita tak tahu. Oleh itu tidak boleh menserupakan sifat Khaliq, yakni Allah pencipta, dengan makhluk yang dicipta. Seperti orang-orang Nasrani menserupakan Al-Masih Ibn Maryam, menserupakan Masih Nabi Isa alaihissalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kita tengok Jesus is the Lord, Jesus is God. Dan apa yang timbul sekarang ini penggunaan kalimah Allah, malah dia cabar dari segi perundangan disabar bawa ke mahkamah. Dan kita putuskan sudah Allah itu penggunaan untuk Islam. Dan orang-orang Yahudi menserupakan Uzair dengan Allah. Dan orang-orang musyrikin menserupakan berhala-berhala mereka dengan Allah yang tidak seumpama dengan yang demikian. Wa qalatil yahud Uzair ibn Allah. Wa qalatil nasara al-Masih ibn Allah. Maka orang Yahudi dia kata Uzair ni anak Allah. Dan Uzair ini dicintakan oleh Allah dalam Al-Quran, di mana dia bersama dengan himar dia, Kaldai dia dimatikan oleh Allah 100 tahun dimatikan, tinggal berulang. Akhirnya dia dibangkitkan semula, dihidupkan kembali. Dan apabila dia cari himar atau Kaldai ini, dia tengok himar ini tidak dibangkitkan, tinggal tulang. Itu yang lalu Allah Ta'ala Maha Kuasa. Dan tidak boleh mereka tengok bahawa Nabi Isa AS tidak ada ayah, ada mak ada. Dan Allah Ta'ala nyatakan inna masalah Isa kamasali Adam falaqahu min turabin summa qala lahu. Diumpamakan kejadian Isa ini bagi kejadian Adam. Kalau kata Isa ni dia tak ada mak dan ayah, lagi hebat Adam. Nabi Adam AS tidak ada mak dan tidak ada ayah. Allah Ta'ala jadikan dia mak tak ada, ayah tak ada dia. Nabi Isa ni ada mak, tak ada ayah. Semuanya itu menunjukkan Allah Maha Berkuasa. Menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Berkuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila dia menginginkan sesuatu, dia kata kun fayakun. Jadi maka jadilah senang bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua ini sama ada dia kata masih ayat Nabi Isa AS sebagai Tuhan ataupun anak Tuhan,
ataupun Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah, ataupun orang-orang musyrikin, Buddha dia kata Buddha itu Tuhan apa semua itu membawa syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Mengenai zat Allah dan sifat-sifatnya ialah suatu perkara yang wujud lagi qadim, yang tidak tersusun dari anasir-anasir. Maknanya mengenai zat Allah, dan kita tak boleh kaji tentang zat Allah kerana dia wujud dari sejak azali lagi, qadim sedia kalanya, dan tidak tersusun daripada anasir-anasir. Kita katalah, mana kalau teori sains dia kata air terdiri daripada H2, satu atom hidrogen, dua atom oksigen. Tetapi itu secara teori, dan belum pernah ada diambil campurkan dalam satu barang, belum pernah ada. Ambil atom hidrogen satu, ambil dua atom oksigen dua, jadi air. Tapi secara teorinya sahaja. Tapi Allah Ta'ala tidak tersusun daripada unsur itu. Tidak ada. Macam mana nak kata? Dan sifat-sifat Allah juga adalah sifatnya adalah sedia kala, yang berdiri di atas zat Allah yang kuat, berdiri pada zatnya yang sedia kala. Di mana dinyatakan tafakkaru bi khalqillah wala tafakkaru bi zatillah. Kamu dah berfikir tentang kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan sesekali berfikir tentang zat Allah. Tak sampai akan itu, kerana Tuhan dah buat limit dia, tak sampai. Mana kalau cuba juga nak fikir macam mana Tuhan itu, dia tak akan nampak Tuhan, dia akan terbalik jadi hantu. Tuhan itu jadi hantu. Hanya kita bayang Tuhan itu, kerana Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul alim. Kerana Allah tidak menyamai dengan segala sesuatu, sedangkan dia Maha dengar lagi Maha mengetahui. Hakikat zat Allah dan sifatnya tidak seorang pun yang dapat mengetahui. Hakikatnya tak tahu. Kita rasa kita hebat, kita diri sendiri pun tak tahu. Hakikat kita sendiri pun kita tak tahu. Kerana akal manusia tidak sampai untuk menjangkau perkara tersebut. Kerana limit Allah Ta'ala buat akal tak sampai. Sekalipun manusia itu kuat penangkapan akalnya, cerita tak boleh bayang, tetapi tak sampai. Tiada akalnya, tetapi akalnya tetap terbatas dalam suatu batasnya yang tertentu. Ada limit. Limit tak limit, kita ini kalau tak tidur sampai 3-4 hari seperti itu, apa jadi? Tak boleh tidur 3-4 hari, jadi lain sudah, cakap merapu. Kerana yang Allah Ta'ala buat diri kita ini, dia perlu rehat, dia perlu pada makan, dia perlu kepada kesihatan. Tapi kalau kita nafikan hak diri kita ini, akhirnya lama-lama cakap merapu, tak tidur bersemua. Akhirnya jadilah mereka yang terbahagia, tak menangis sendiri, ketawa sendiri. Di mana manusia itu sampai saat ini pun belum dapat mengetahui hakikat sebenarnya tentang jiwa manusia. Tak tahu, kita tidak tahu hakikat. Kalau kita kata kita ni daripada tanah, berapa banyak semen, berapa semua, dan kita tak tahu. Jadi perlu kita waktu ini kita bukan masuk perbincangan. Kalau ada soalan, kalau tak ada, kalau tak ada, kita terus.
Perbincangan dan kesimpulan. Mana ini conclusion, perbincangan yang disimpulkan oleh sahib apa punya kitab ini. Seorang itu cermat kata saya. Dia buat kesimpulan setiap bab dengan secara panjang lebar, yang sampai 13 ada sampai 20 dia buat kesimpulan. Tuan Haji Said mantan kita begitu teliti dia. Penjelasan mengenai uluhiyah ketuhanan. Pertamanya uluhiyah ialah ketuhanan, iaitu mengiktiqatkan dengan iktiqat yang jazim, yang wajib, bahawa Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Tiada Tuhan yang lain selain daripada Dia. Ini kita pasti, tak boleh teratur-atur, mesti maknanya yakin. Tak boleh kata betul ke tak boleh, sikit pun tak ada boleh. Kerana ini adalah wajib yang dipegang, perlu kita iktikad dengan sebetul-betul. Yang kedua, seorang hamba yang menyembah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi asas agama Islam. Yang kita sebut ini apa ni? Awwaluddin ma'rifatullah. Perkara agama, perkara pertama dalam agama ialah mengenal Allah. Dan dihuraikan lagi, wa man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal dirinya maka dia kenal Tuhan. Apa maksud? Kita kenal diri kita ini bersifat dengan segala sifat kelemahan, berhajat, dan kita kenal Tuhan kita yakni Allah bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan, sifat kamalan. Bermakna telah melaksanakan tanggungjawabnya bahawa seseorang manusia yang dijadikan Allah untuk menyembahnya. Allah Ta'ala jadikan kita ini sebagai hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan menjadi hamba. Dan bahagialah diri seorang itu bila Allah Ta'ala mengaku dia sebagai hamba. Maknanya satu izzah, kemuliaan bagi makhluk yang bernama manusia ini bila Allah Ta'ala mengaku dia ini sebagai hamba. Tetapi jadi kita kena duduk masjid ya Ustaz ya? Tapi tidak. Maknanya kita ibadah ini dia terbahagi kepada ibadah khusus, sembahyang, puasa, zakat, dan juga ibadah umum. Ibadah umum yang mana? Kerja kita seharian ini. Jika kita laksanakan ibadah khusus ini, kita tidak tinggalkan yang lain menjadi ibadah. Masuk tanah dia, baca doa dan segalanya, semuanya dikira sebagai ibadah. Jika kita tak tinggalkan ibadah yang wajib, kita cari nafkah, ibadah. Senangkan Islam, kena cara semua jadi ibadah. Maknanya Nabi bagi tahu cara Baitul Khalaq, mana ke kandas, cara Allah hajat. Nabi tak begitulah. Nabi itu hajat kan. Tetapi ada seorang zaman jahil, zaman Nabi tidak jahat, tapi dia tidak Islam. Dia masuk ke rumah dia berok. Tapi orang marah, tapi orang marah. Kata orang ready sudah datang pokok. Bila dia kotak apa nama dia berok dalam rumah, orang capok tali dia. Tapi dia ingat juga dalam sebut dia buat begini. Jadi tak termasuklah di leher. Pada terlepaskan, kena sini tarik terlepas. Kalau dia dapat macam ni, dia kena leher. Dan dia masuk Islam dia apa nama dia. Maknanya semua sunnah Nabi itu jangan kita bersedia tahu. Apa yang sudah boleh jadi. Semua peribadatan seseorang hamba itu wajib dikerjakan semata-mata kerana Allah secara ikhlas, bukan kerana yang lain. Kita buat sesuatu itu kerana Allah dengan tulus hati, harap redha Allah,
bukan kerana sesuatu yang lain. Itu maknanya menjadi ibadah. Kita buat sesuatu, belajar kerana Allah. Ini ada bila tidak kerana Allah, anak yang kita beri dia supaya belajar tinggi-tinggi, pandai-pandai, jadi orang yang disegani oleh masyarakat, tapi di mana letak kita? Di rumah orang tua. Di rumah orang tua sini mana? Di air panas. Air panas lah. Senang. Bawa Maggi je. Air panas sudah ada kan? Air panas sudah tersedia kan? Dia buat senda pulau lagi ya. Dalam peribadatan wajib semata-mata kasihkan Allah Subhanahu wa taala. Kita buat semata-mata kerana Allah. Jangan mengasihi yang lain sebagaimana mengasihi Allah. Kita sayang kepada Allah, jangan sampai ada sama dengan makhluk. Yang ini diceritakan Imam Syafi'i kata silap saja. Isteri dia tanya, abang sayang pada saya? Sayang. Jadi bagaimana abang kata abang sayang pada Allah? Mana lebih sayang? Dia kata kerana sayang pada Allah lah sayang pada kamu. Kita bagi tahu kan? Banyak lagu kau layang satu pujaan hatiku kan? Isteri tak boleh mengatasi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita belajar tasawuf, barang siapa yang memberikan sesuatu yang diyakini, yang mengembirakan, dan dia tak beri sesuatu yang supaya dia mengawasi minal makhafatan disebut ma'lam annahu ilah. Itu belajar tasawuf. Dia bagi satu jaminan walaupun apa nama, hidup 1000 tahun akan menunggu kamu. Sebenarnya ni, tapi dia tak bagi pula sesuatu yang supaya kita mengawasi. Jika 1000 tahun lagi, walaupun datang bidadari suka pun tetap akan pilih senyuman. Kan? Dahsyat kan? Memuja manusia yang bersifat sementara. Yang patutnya dia memuja dan mengagungkan Allah lebih daripada segala-galanya. Allah. Dan jangan pula melebihkan kasih kepada yang lain daripada kasih kepada Allah. Makna dalam hidup kita, cinta kasih kepada Allah mesti segala-galanya. Tidak boleh sama dengan kasih kita kepada anak kita, kepada isteri kita. Mesti kasih kepada Allah melebihi segala-galanya. Tak boleh kita kasih sayang kepada harta melebihi daripada kasih kepada Allah. Ini yang berlaku di mana? Balik pulau siapa dia? Kampung. Dia minta sedekah je. Orang kata tak ada duit, dia tak ada kerja lain, minta sedekah je. Tiba-tiba rumahnya terbakar. Bila rumah terbakar, orang pegang nak masuk duit aku. Rupanya duit yang ringgit-ringgit tak tahu berapa banyak. Duit yang silin saja RM8. Nampak rumah bubuk saja, tapi bawah duit silin. Dan duit yang letak dalam bantal, letak bawah tilam semua harus tak tahu apa duit aku. Mana dia? Inilah satu perkara senang kan? Tak perlu modal banyak. Lipat sikit tahu sos tomato kicap, beli juga sedekah. Tak ada modal banyak. Bayar tak seorang 10 orang RM10 sikit orang. Dan Nabi marah. Maknanya dia kata ambil kapal pergi masuk hutan, cari kayu api, bawa jual, lebih baik daripada jatuhkan air muka kamu sendiri. Lebih baik. Sampai itu sekali. Kalau betul-betul tak ada, tak apalah. Bila dia behave, senang dia tak payah. Tahu-tahu kalah lagi cikgu. Dia punya pendapatan. Dan ada juga yang sedikit
ramai di masjid ni pun ramai juga. Dulu tak solat, lepas tu bila orang selepas solat ramai-ramai ni. Tapi itu hari dia angkat kan, dia angkat. Yang kelima, mereka yang mengasihi selain daripada Allah sebagaimana mengasihi Allah, atau melebihkan kasihnya kepada yang lain lebih daripada mengasihi Allah, adalah orang yang bukan Allah. Jangan ada. Kalau pastikan kita mesti kasih kepada Allah, jangan kasih kepada yang lain. Dan ada juga yang berlaku, orang kita yang kahwin dengan orang asalnya bukan Islam, tapi akhirnya dia tidak dapat bawa isterinya atau suaminya ni yang masuk Islam, dia tak bimbing dengan jalan Islam. Akhirnya suami ataupun isterinya ajak dia masuk ke agama lain, agama yang lain. Ini yang berlaku. Jadi bukan kerana terlampau kasih, terlampau sayang. Patutnya kerana kasih Allah. Bila seorang terbatal akidah, keluar daripada Islam, terus berkahwinan, kerana kasih Allah melebihi segala-galanya. Dan kalau buat itu, dia termasuk dalam menyekutukan Allah. Bukan maknanya mesti semua saja. Kita letak kasih itu lebih daripada Allah, jadi syirik. Yang keenam, menyembah atau memuja selain daripada Allah tidak mendatang apa-apa manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat. Mereka yang melakukan perbuatan tersebut di saat itu juga telah mengerjakan perbuatan syirik. Karena Allah dah nyatakan, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i." Syaitan ini dia suruh kita melakukan kekufuran dan membawa kepada kemiskinan, kefakiran, dan suruh kita melakukan perkara keji. Itu syaitan. Ini dia pernah orang dulu dia dah taubat, dia terlibat dengan pemujaan kubu-kubu keramat untuk dapatkan apa. Tak dapat dia kata. Daripada maghrib yang begitu sampai subuh, tak dapat juga walaupun buat macam mana. Kerana dijanjikan, dan ada seorang ni dia perniagaan barang-barang pokok, tapi dia tengok kawan yang berniaga maju, lalu kawan yang kata ajak dia pergi ke selatan sana Thailand, dia kata berjumpa dengan tu sapi. Akhirnya dia berilah satu kain yang berwarna hitam. Lepas tu kena puja dia 7 hari 7 malam dengan lilin merah sehingga dia bertukar menjadi merah. Lepas tu dia rendam dalam air dan dia percikkan kepada barang-barang rumah dia, akhirnya laku. Tapi syaratnya tak boleh solat, tak boleh kena wudu. Dan dia buat tindakan itu adalah syirik kepada Allah Ta'ala. Tetapi apabila ibu-ibunya datang, kau tak solat, ambil wudu, ambil wudu. Semayang, dia ada semayang, taklah. Dia jumpa tu Sami, dia kata tak boleh buat apa-apa. Tapi tertipu. Tertipu dalam kehidupan ini. Dan ingat, bukan maknanya perbuatan lain kita boleh buat, tapi syirik jangan sekali-kali, kerana Allah Ta'ala menegaskan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dunaza liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosa syirik kepadanya dan akan mengampunkan dosa-dosa yang lain bagi orang yang dia kenal. Jangan sampai syirik. Maknanya bukan makna kita boleh buat dosa, bukan boleh kita pandang remeh dosa. Dosa ni walaupun kecil kita kena pandang besar. Kerana dosa ini antara sebabnya kita dibuang ke neraka. Tak boleh pandang ringan. Yang ketujuh, sesiapa yang ditimpa bala bencana
atau bahaya, tidak sesiapa pun yang boleh menghapusnya. Ditimpa bala bencana, orang lain, robot apa semua tak boleh. Allah Ta'ala yang boleh menghapus, menghalangkan. Dan sesiapa yang dikehendaki oleh Allah beroleh kebaikan, tidak ada siapa juga yang boleh menghalang. Dan kalau kita tengok dalam sejarah, dinyatakan oleh Al-Quran, Nabi Musa ini anak angkat Fir'aun, tapi beriman kepada Allah, malah seorang rasul. Dan ada satu lagi Musa Samiri. Musa Samiri ini siapa? Anak angkat kepada Jibril. Tapi yang inilah yang mengajak Bani Israel menyembah patung yang anak lembu yang ditempur daripada emas. Dia lagi. Bila Allah Ta'ala memberi hidayah, tidak ada siapa boleh halang. Kita tengok anak Nabi Nuh AS bersama isterinya mati dalam keadaan kafir kepada Allah Ta'ala. Tapi Maria Asyah isteri kepada Fir'aun beriman kepada Allah Ta'ala. Kan? Allah Ta'ala yang Maha Kuasa. Yang ke-8, semua ibadah badaniyah. Badaniyah di maknanya pergerakan anggota badan. Kita kata rokok, sujud, iktidal, baca tahiyat. Semua itu badaniyah, pergerakan badan. Dan ibadah qauliyah, baca-bacaan dalam solat, itu ibadah qauliyah. Wajib dikerjakan hanya kepada Allah. Solat kita ini kita baca, biarlah betul dalam doa iftitah yang kita baca. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah semuanya ibadah, salat dan ibadah hidupku dan mati hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang betul lah. Bukan kita lapas mulut saja. Dengan tindak tanduk kita menunjukkan kita ini hamba Allah, bergantung kepada rahmat. Sesiapa yang mengerjakan ibadah-ibadah tersebut bukan kerana Allah, bermakna mereka telah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Mana tak berlaku lah. Yang Ustaz Zain tunjuk pernah kan bulan Ramadan tengok. Dia dulu tanda tangan, datang bagi duit, dia bagi duit. Tiba-tiba tak bagi duit, dia belajar, semua jatuh. Maknanya ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak buat betul-betul, maka kita termasuk dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9, uluhiyah, ketuhanan dengan makna ijmali, makna secara ijmali, secara tepatnya, secara menyeluruhnya ialah la ma'budu bihaqqin fil wujud illa Allah. Tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya fil wujud, pada hakikat ini kejadiannya adalah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirnya itu. Maknanya bila kita angkat takbir Allahu Akbar, kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kena rasa macam tu. Disebut dalam satu hadis Jibril itu, "Anta'budallaha ka'annaka tara." Kamu beribadah sebab Allah seolah-olah kamu nampak. Dan tambah lagi, fa illam takun tara fa innahu yara. Sekiranya kamu tak boleh buat itu, kamu mesti merasakan setiap apa yang kamu buat Allah Ta'ala tengok. Allah Ta'ala tengok. Allah Ta'ala perhatikan kita buat. Macam orang nak menghadap ke bawah dunia, punya lah pakaiannya, berapa hari yang tak boleh nak tidurnya. Tapi dengan Allah lebih lagi ya. Dengan Allah lebih lagi ya. Pasal Tuhan segala dunia akhirat, Tuhan sekalian alam. Mana tiada sesuatu yang wujud yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala.
Okay, yang ke-10 insyaAllah kita biarkan. InsyaAllah kita masuk pada minggu hadapan masa ke-7 mengenai penjelasan rububiyah. Jadi penjelasan rububiyah. Kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasul, kalimah tauhid, dan juga disebut dengan kalimah thayyibah, adalah dinamakan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, dan kita tahu bahawa tauhid rububiyah ini Allah Ta'ala menjadikan, mencipta, memberi rezeki. Itu mana tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah Allah Ta'ala yang kita ambil sebagai sembahan, yang kita ambil tempat kita melakukan ibadah kepada-Nya. Itu mana uluhiyah, iaitu mentauhidkan ketuhanan yang terkandung juga di bawah kalimah tauhid tersebut. Makna aqaidul iman, akidah, tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya ada ditambah di bawah. Tertakluk di bawah tauhid uluhiyah ialah tauhid asma dan tauhid as-sifat. Tauhid rububiyah dia disebut tauhid uluhiyah, dia akan pecah di bawah itu kepada dua. Tauhid asma dan tauhid as-sifat. Asma ni kita kata nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu nama-nama Allah yang terindah, dan apabila kamu berdoa, serulah dengannya. Kita minta Allah Ta'ala supaya buahkan rezeki kepada Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim. Kita berdoa, kita sebut dengan nama-nama. Dan kalau kita berdoa minta supaya saudara kita dibantu oleh Allah, Ya Jabbar, Ya Qahhar, wahai Tuhan yang Maha Perkasa, Ya Muqtadi, wahai Tuhan yang Maha menuntut bela. Dengan nama-nama. Tertakluk di bawah tauhid uluhiyah dan tauhid asma dan tauhid as-sifat, iaitu mengiktiqadkan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama-nama yang baik, nama-nama yang indah, nama-nama yang cantik, kita asmaul husna, dan sifat-sifat kesempurnaannya, sifat kamalan yang kita panggil sifat. Bukan sifat 20, ada sifat 20 aja tak, dia sebut dalam Quran 20. Amin. Tadi kan dia berkata jangan banyak orang panggil tak 20 aja, 99 aja. Tidak. Jangan bertolak dari ilmu. Ke-12, zat dan sifat Allah adalah suatu perkara yang wujudi, yang memang wujud, lagi qadim, sedia kala, tidak tersusun daripada anasir-anasir. Anasir mana logam lah, air. Kalau badan kita ni apa? Ada tanah, ada air. Dan badan kita ini lebih, kita terdiri daripada 70% adalah air. Itulah kalau macam Mahatma Gandhi yang buat apa nama, maupun lapar, berapa lama dia tak makan, akhirnya tak ada air dalam badan dia, buah pinggang dia tak berfungsi, dan lama jantung dia tak berfungsi. Tak ada air tak boleh. Dalam badan kita jika kurang air, kurang sehingga apa nama, daripada 20% air, kerana kita ini daripada air, dan kita ini memang dijadikan daripada air. Mana air yang dipancarkan. Dan sifat-sifat Allah adalah juga qadim, masa dia kala, yang berdiri di atas zat Allah yang maha. Sifat Allah sedia kala berdiri pada zat yang maha, yang qadim. Maknanya kita tak dapat nak kaji zat Allah, tapi kita dapat kaji melalui kejadian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kata masuk wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu sendiri, apakah kamu tak memikirkan? Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar.
Mereka orang mukmin sering berfikir dengan kebesaran Allah. Dia ingat Allah ketika bagi, mengiring, juga menekan semua. Dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Maha Suci Allah tidak dijadikan langit dan bumi ini sia-sia. Maka tidak ada lagi. Maha Suci Tuhan, selamatkanlah aku daripada azab apinya. Ini perihal orang mukmin yang Allah Taala cerita dalam Quran. Ke-13, hakikat zat Allah dan sifatnya yang qadim, yang sedia kala, tidak seorang pun yang dapat mengetahui. Tak ada. Kerana zat dan sifat yang qadim itu tidak dapat diketahui oleh yang kudus. Kudus mana yang baru, termasuk yang baru. Kenapa baru? Sebelum ini tak ada. Kita sendiri agak-agak bila kita dapat ingat, bila masa kita boleh ingatkan. Susah juga. Kita sendiri daripada lahir boleh ingat. Ataupun ingat waktu lahir bidan cari apa, gunting apa tu tadi pusat kita tolong bagi ke? Tak. Kita sendiri pun tak ingat kan? Zat dan sifat yang qadim akan diketahui oleh yang Maha Qadim. Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Cuma kita kena kaji dari segi kejadian langit dan bumi, kejadian siang dan malam, yang tak pernah bertemu daripada dulu hingga sekarang. Siang dan malam tak pernah bertemu. Bila ada siang tak ada malam, bila ada malam tak ada siang. Kenapa Allah tak jadikan sedemikian? Dan Allah Ta'ala tak jadikan wajah al-zulmat wan disebut, jadikan kegelapan. Zulumat wan, didahulukan zulumat. Kenapa? Walaupun disebut malam dan siang. Ini kata ulama pemisalan, bandingan. Adanya orang yang berada kegelapan tak terima Islam, dia kena ikut kepada cahaya Islam. Ulama sebut. Dan kalau kita belajar dalam empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, mazhab Hanafi dia lebih kepada penggunaan akal. Kenapa? Kerana pada waktu itu terdapat golongan Dahriyin. Dahriyin maknanya mereka menggunakan hujah-hujah falsafah. Dan Imam Abu Hanifah Muhammad bin Sabit ini ketika kecil dia pernah ikut buku dia kerana nak berdebat dengan golongan Dahriyin, golongan yang kita kata yang semua ini terjadi dengan sendiri. Tapi alaja dia nama Dahri, bila ke sana dia bawa kasih bukunya. Tapi dan Dahriyin ini dia raja, dia tak dapat jawab dengan tepat, dia apa? Depannya ulama yang mana? Lalu ditanya dia kata, adakah Allah Ta'ala ada? Ada. Okey, Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala sedang buat apa? Di mana Allah Ta'ala? Dan Allah Ta'ala sedang buat apa sekarang? Tapi dia kata, sejak Nu'man walaupun dia masih kecil pada waktu itu, tidak perlu setiap patutnya dia kata, yang bertanya ini berada di bawah, yang menjawab patut berada di atas. Right. Lalu dia pun ambil tempat di atas. Dia pun silap berada di bawah. Dia jawab. Dari pun ke bawah. Ada yang tanya soalan yang sama. Dia kata Allah Ta'ala ada dulu di mana? Okey, sebelum jawab dia nak jawab Allah Ta'ala dulu di mana. Kita kata dalam semangkuk susu atau segelas susu, adakah lemak pada di dalam? Di mana duduknya lemak? Tak boleh jawab kan? Apa kamu menang dia kata. Ini kamu nak tanya pasal Allah duduk di mana, sedangkan kita di makhluk dia. Susu yang ada depan ni, kamu tak boleh tahu di mana lemak, di atas ke bawah ke tengah ke. Maka kita kalau minum teh tarik, kita nak
Biasa kuih di atas itu buat kuih di bawah. Tak tahu. Kalau baik dia kata, dan aku nak tahu. Kalau kamu kata Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala sedang buat apa sekarang? Dia kata, kamu nak tahu Allah Ta'ala sedang buat apa? Allah Ta'ala menukarkan kamu daripada atas ke bawah dan menaikkan aku daripada bawah ke atas. Dia menang. Itu maknanya dia punya akal. Tapi dalam mazhab yang lain dia lebih kepada Quran dan hadis. Tetapi yang pula kita kata iman Hanafi ini dia lebih akal, tapi dia menggunakan akal tapi tidak lagi dengan Quran dan hadis. Dia kan kurang sebanyak insya-Allah yang kita pelajari, dan jika ada persoalan boleh dibuka kalau tak ada berhenti kerana masa berlangsung. Jika ada persoalan boleh dibuka. Ada marilah sama-sama kita berdoa dan bagaimana kita dah maklumi bahawa ilmu akidah itu kena belajar. Dia tak tahu kan dia jadi part, tak tahu yang tentang ilmu akidah secara ijmali, secara ini jadi fardu ain. Tapi bila ada orang tahu dia menjadi fardu ain. Mesti dipelajari. Dan lebih-lebih lagi sekarang ini banyak maknanya Islam itu dibuka sebegitu hebat kan. Daripada yang kita tengok. Jadi kalau kita perlu dan paham-paham yang salah dengan Islam dalam apa-apa. Ibadah sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kita dapat mengekalkan akidah dan kita menambahkan ilmu pengetahuan dan hal-hal yang kita lalui ini lebih baik daripada hari-hari yang telah kita tinggalkan, dan dosa-dosa yang ada mohon Allah Ta'ala ampunkan dan akan datang kita beringat supaya kita tidak melakukan lagi kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala alaina ala arifin. Allahumma zidna ilma. Rabbana zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik wa azaik maghfiratik wal ghanimah min kulli birrin wal fawz bil jannah wal najat min an-nar. Allahumma 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. ربنا آمنا بما أنت واتبعنا الرسول فكنا مع الشاهدين. اللهم نجعلك في نور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل سماء وفرج وشتت كلمتهم وانزل عليهم كما من كلامك يا قهار الجبار المتقين يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مدل السهاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم انصر إخوان المجاهدين المسلوبين في مصر. اللهم انصر إخوان المجاهدين المظلومين في السجون. اللهم انصر إخوان المجاهدين المظلومين مأسورين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام في كل مكان. اللهم استودع مصر وأهلها وما فيها بحق رعايتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih di atas kesediaan mendengar. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah, dan apa yang kurang itu tentunya datang dari kelemahan diri saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.